Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadha ad-din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang dimuliakan lagi dikasihi Pak Ya dan keluarga serta hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setinggi-tinggi kesyukuran kita kena kenangkan kalau yang hampir katakan tiap-tiap malam datang ke sini, malam ini merupakan program yang terakhir di sini untuk Ramadan tahun ini. Pasal kalau ada yang ingin menyambung ibadah, nak solat, nak tahajud, dia tak boleh iktikaf kat rumah ni. Tuan-tuan bolehlah cari masjid. Dan sebenarnya kita kalau kita nak gambarkan perjalanan kita selama sebulan ini, ibaratkan kita sedang masuk pertandingan treasure hunt, mencari harta. Tujuan kita ialah untuk mencapai kemenangan, untuk meraih suatu piala yang Allah Ta'ala janjikan kepada kita. Allah Ta'ala janjikan kepada kita untuk orang yang berpuasa itu akan sampai, akan memperolehi dan mendapat darjat taqwa. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Difardukan kepada kamu puasa seperti mana difardukan kepada orang-orang yang sebelum daripada kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk kita bertakwa ini bukan hanya datang setahun sekali dalam bulan Ramadan. Perintah untuk kita bertakwa dengan sebenar-benar takwa ini adalah pada sepanjang hayat hidup kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hai orang beriman, ini seruan Allah Ta'ala kepada kita. Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu mati. Tuan-tuan, mati itu bukan pilihan kita. Kita tak pernah memilih tarikh untuk mati. Kalau untuk kelahiran, dalam zaman yang serba canggih dan moden ini, ada ibu-ibu yang boleh pilih tarikh bila nak bagi keluar, masih dengan izin Allah. Tapi untuk mati kita tak boleh pilih tarikh. Namun Allah Subhanahu wa taala warning kita, jangan sekali-kali mati melainkan kamu berada dalam keadaan sebagai orang Islam. Itu satu cabaran yang sangat hebat sebenarnya, untuk kita memastikan yang kita akan mati tidak dalam keadaan yang lain daripada kita tunduk, sujud, akur dan patuh pada titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu satu perkara yang sebenarnya patut menjadi perhatian kita sepanjang masa.
Allah Ta'ala perintahkan kita bertakwa dalam sepanjang hidup kita, tapi Allah kaitkan puasa untuk dapat darjat takwa. Kerana itu saya sering mengandaikan ataupun mengibaratkan Ramadan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini adalah suatu anugerah, fast track, suatu bulan bonus untuk kita mencapai apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Dalam luar daripada Ramadan, kita masih perlu untuk berjuang. Tetapi dalam bulan Ramadan yang kita isikan dengan puasa, dengan qiyam Ramadan ini, Allah Ta'ala janjikan piala kemenangan untuk para pejuang ini, iaitu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk membawa balik piala ketakwaan. Mudah-mudahan kita semua duduk di dalam perjalanan tersebut. Perjalanan yang sangat indah, yang sangat special ini tuan-tuan, sebenarnya sudah menghampiri pelabuhannya. Kita akan berjuang dalam keadaan yang lebih sukar di luar daripada Ramadan. Ramadan itu sendiri dengan ibadah puasanya, Allah dah janjikan la'allakum tattaqun, bonus untuk kita. Allah tambahkan lagi dengan dikekang syaitan dan segala jin yang ganas. Maka apabila kita keluar daripada madrasah Ramadan ini, kita kembali berjuang dalam keadaan yang lebih berpancaroba. Kita sudah berada di hujungnya tuan-tuan. Yang kita tak tahu bulan tahun depan dapat lagi ataupun tidak bonus tahunan untuk kita. Sebulan beribadah dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kekhusyukan, dengan penuh keinginan untuk beribadah kepada Allah. Tahun depan tak pasti lagi. Barangkali ada, barangkali tak ada. Kalau lepas daripada ni kita buat bancian, tulis buku daftar, kita tengok tahun depan siapa yang dah tak ada. Belum tentu yang lanjut, barangkali yang muda-muda. Tetapi itulah perjalanan kita. Setiap yang bermula pasti akan berakhir. Tapi berakhirnya Ramadan ini tuan-tuan bukan bermakna berakhirnya pencarian takwa kita. Kerana kita masih tetap terus mencari takwa. Walaupun orang tanya takwa ni apa dia? Macam ada orang kata Syiah tu apa? Nama kuih ke? Nanti orang tanya takwa ni apa? Kalau orang utara tokwa dia tahu. Tahu tu kan? Takwa satu benda yang tak boleh nak diungkap tuan-tuan, melainkan ia adalah pengalaman peribadi masing-masing untuk mengharungi, melaksanakan segala titah perintah Allah dan menjauhi segala larangan yang telah ditentukan dengan tunjuk ajar dan panduan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh saya nak bagi model, kerana saya dan tuan-tuan sama-sama duduk di dalam perjalanan ini. Apa perlunya kita meraih takwa? Apa perlunya kita menggapai benda tu dalam perjalanan yang sebulan yang singkat ini? Salah satu keutamaannya ialah kerana orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala ialah yang paling bertakwa. Kita susah hati siang malam fikir macam mana nak jadi mulia di sisi manusia. Kita mungkin taburkan idea, taburkan keringat, kita hamburkan wang ringgit. Kita buat begitu dan begini untuk mencapai dan menarik perhatian orang ramai. Nak jadi mulia di sisi manusia dengan pangkat dan harta, dengan nama, dengan keturunan. Tapi amat malang sekali kalau kita tidak pernah terfikir bagaimana nak jadi mulia di sisi Allah. Kalau kita terlupa nak fikir inna akramakum indallahi atqakum,
Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah. Tuan-tuan, di sisi Allah, bukan sisi manusia. Allah Rabbul Jalil, Rabbus Samawati wal Ard. Tuhan yang memiliki segala petala langit dan bumi. Tuhan timur dan barat ini. Kita nak jadi mulia pada Malikul Muluk, raja kepada segala raja. Kalau kita lupa nak berfikir, lupa nak bersusah payah bagaimana nak jadi paling mulia di sisi Allah, sedangkan kita berfikir macam mana nak mulia di sisi manusia, maknanya kita masih perlu, masih banyak perkara yang kita kena lakukan, masih banyak benda yang kita nak kena harungi untuk melepaskan diri daripada zaman gelap itu. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka piala ketakwaan yang Allah Taala bagi itu diiringi dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu keampunan daripada segala dosa yang lampau. Itu hadiah iringan yang Allah Taala bagi kepada orang-orang yang berjaya melalui Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab. Allah Ta'ala berikan dengan kebebasan daripada api neraka. Itu adalah hadiah yang sangat hebat, yang kalau kita ditawarkan untuk itu, akan ditawarkan pula dengan dunia dan seisinya. Tuan-tuan nak pilih yang mana? Kita tentu nak pilih bebas daripada azab neraka. Kita tentu pilih untuk diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah hadiah yang menanti kita, yang kita akan sukat diri kita. Adakah sebenarnya kita boleh naik podium sebagai pemenang, ataupun kita hanya seperti orang-orang lain yang menyaksikan orang lain menang sedangkan kita tak dapat apa-apa. Itu yang kita nak kena insaf, yang kita nak kena kenang pada malam akhir Ramadan kita. Kalau nak usaha lebih sepak ganda pun tinggal sehari ni saja lagi. Sedangkan sehari inilah, esoklah hari yang paling kita sibuk pasal nak raya. Kalau boleh diganjak ke belakang di saat-saat macam ni, tuan-tuan, selalunya kita rasa kalaulah boleh dikembalikan seminggu lagi pun tak apa, untuk kita cover apa-apa yang telah terlepas. Tapi macam itulah kita, tuan-tuan, setiap tahun bila sampai hujung baru nak rasa menyesal. Itu pun alhamdulillah masih ada rasa untuk penyesalan. Sedangkan ada orang lain dia fikirkan ini adalah hari pembebasan daripada segala azab dan sengsara, untuk dia bersukaria. Kerana itu Allah Subhanahu wa taala bagi panduan kepada kita. Kalau tuan-tuan baca ayat tentang Ramadan, ayat 185 suratul Baqarah, tuan-tuan akan lihat di hujung itu Allah Taala perintahkan apa? Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu melengkapkan bilangannya, yakni bilangan hari-hari Ramadan, sama ada 29 hari kalau nampak anak bulan, ataupun kalau tidak dia akan genap 30 hari. Itu perintah Allah, kita genapkan hari Ramadan. Lepas itu, itu yang kita akan lalui pada hari yang Khamis nanti ini. Allah Ta'ala kata, walitukabbirullaha, dan hendaklah kamu membesarkan Allah, hendaklah kamu bertakbir kepada Allah, ala ma hadakum, di atas apa yang telah Allah Ta'ala tunjukkan kepada kamu. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu menjadi orang bersyukur. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan kita sebut, tuan-tuan, la'alla dalam Quran itu menunjukkan tahqiq. Itulah natijahnya. Apabila menggenapkan hari Ramadan,
kemudian membesarkan Allah Ta'ala, maka kita akan menjadi orang yang bersyukur. Kita keluar daripada Ramadan menjadi orang bertakwa, kita menyambut hari Syawal itu sebagai orang yang bersyukur. Itu ada lagi satu pertandingan yang kita nak kena lalui dalam tempoh seketika itu. Allah Ta'ala perintahkan kita, walitukabbirullaha, hendaklah kamu bertakbir kepada Allah. Kerana itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam menyatakan dan membawakan riwayat tentang para sahabah yang mula bertakbir kepada Allah apabila Thabit melihat anak bulan ataupun apabila genap 30 hari Ramadan. Barangkali orang kata Imam Syafi'i, dia rasa tak berapa nak gerun pula. Perkataan yang sama disebutkan oleh para ulama yang lain. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah dalam fatwanya juga menyatakan disunatkan untuk memulakan takbir pada malam hari raya. Al-Imam Syafi'i membawa datang riwayat perbuatan para sahabah yang memulakan takbir berdasarkan kepada ayat tadi. Pada malam hari raya kita bertakbir kepada Allah. Kata Asy-Syafi'i, aku suka untuk orang-orang bertakbir kepada Allah di rumah-rumah, di masjid-masjid, di tempat-tempat yang lain, jama'atan wa furada, sama ada beramai-ramai ataupun bersendirian, bertakbir kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd, dengan lafaz yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dengan sebarang bentuk tambahan perkataan takbir yang bersesuaian dengan kebesaran Allah seperti mana yang telah dilakukan oleh sebilangan sahabat. Karena itu tuan-tuan tak usah bimbang takbir raya yang di masjid tu boleh laungkan ke tidak ke. Kalau nak laung yang itu pun tak apa, dengan keadaan kita mengetahui yang lafaz hak Nabi itu hanya sebahagian daripada itu. Selebihnya adalah apa yang dicadangkan oleh Asy-Syafi'i rahimahullah. Asasnya yang sunnah ialah membesarkan Allah Ta'ala, bertakbir. Yang datang daripada Nabi hanya beberapa kalimat itu, dan yang selebihnya itu ialah apa yang kita ungkapkan. Tak baca yang tu pun tak apa, kalau nak baca pun bukan suatu dosa, kerana ia dilakukan oleh para sahabah dan para salafus salih yang terdahulu. Tapi akan jadi salah kalau kita sangka nak takbir raya mesti tak kena takbir dengan lafaz-lafaz dan perkataan yang itu sahaja. Kena nak bawa lagu pun lagu tu juga yang lagi dia kata kena tambah dengan irama dendang perantau. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari raya ialah hari kemenangan kita. Allah Ta'ala suruh kita membesarkan Allah Ta'ala. Untuk apa? Atas sebab apa? Ala ma hadakum, di atas apa yang telah dia tunjukkan kepada kamu. Allah dah tunjukkan kepada kita hidayahnya tuan-tuan. Tuan-tuan, kita nak rasa besarnya nikmat yang Allah bagi kat kita. Kita kenang zaman gelap kita. Ada yang mungkin zaman gelapnya 20 tahun dulu, ada yang mungkin 30 tahun dulu, ada yang mungkin baru 3-4 minggu lepas. Untuk dikenang dan dinilai zaman tiap-tiap ujung minggu pergi masuk panggung wayang tengok gambar Hindustan, pantang ada lomba kuda pergi join tengok, zaman gelap. Tetapi Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita ibadah kepadanya. Allah Ta'ala dorongkan kita untuk berada bersama kelompok orang-orang saleh, datang tiap-tiap malam dan untuk ibadah qiyam Ramadan di sini. Maka kita kena bersyukur kepada Allah. Kita melafazkan takbir Allahu Akbar sebagai tanda kegembiraan
di atas kemenangan yang Allah Ta'ala berikan. Karena itu lafaz takbir ini adalah untuk perasaan gembira, untuk melaungkan rasa menghargai nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Dan kalau kita mampu untuk melakukan itu, kita akan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Cuma tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, sikit yang saya nak pesan kat tuan-tuan ialah tak padan kalau kita nak bergaduh takbir ini berapa patah perkataan yang nak dilafazkan, boleh ke tidak takbir, kena ke takbir dengan lagu yang tu, kita sibuk perkara-perkara yang tu. Sedangkan ada substan dia di situ, ada benda yang lebih asas, benda yang lebih besar yang kita kena hayati dalam kita melafazkan takbir itu. Adakah sebenarnya kita benar-benar membesar dan mengagungkan Allah Ta'ala? Adakah kita berada dalam keadaan membesarkan Allah semasa kita menyambut Idul Fitri nanti? Sifirnya senang. Semua bentuk perkara yang bercanggah dengan syariat Allah Ta'ala, apabila bertembung dia dengan kepentingan Allah Ta'ala, apabila bertemu dia dengan kita, maka yang perlu kita dahulukan ialah ketaatan kepada Allah dalam semua keadaan. Kalau sampai kita menggadaikan perkara-perkara yang sudah pun sabit dalam syarak, maknanya untuk perkara itu kita gagal membesarkan Allah. Kalau mungkin kita boleh bergaduh di masjid, orang takbir macam tu, kita kata tak ikut sunnah, tapi kalau kita beraya pun sama tak ikut syariat Allah, itu lagi tidak membesarkan Allah Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ini malam terakhir untuk kita muhasabah sebagai satu preparation kita, persediaan kita raya nanti. Adakah dalam keadaan kita kerdil dan kita membesarkan Allah, ataupun kita rasa kita sudah kembali bebas, syariat Allah Ta'ala boleh diketepikan? Karena tu kita beraya tuan-tuan, dia ada satu ruang yang kita nak kena faham. Satunya ialah ibadah. Kita beraya, tuan-tuan baca tiap-tiap tahun ada risalah adab-adab untuk menyambut Aidil Fitri. Baca balik, study balik yang tu. Kita keluar daripada rumah dengan memperbanyakkan takbir sampai ke masjid, balik semula ke masjid dengan jalan lain, berpakaian yang serba baik, mandi sunat hari raya, kemudian kita bersolat Id, bersolat 2 rakaat, kemudian kita mendengar khutbah. Itu pakej ibadah. Selebihnya daripada itu merupakan budaya setempat. Selama mana ia tidak melanggar perkara-perkara ibadat yang asal ini, kita lalulah perkara budaya itu dalam keadaan yang baik dan elok. Tak berjumpa, nak bersalam, nak minta maaf, bukan jadi satu kesalahan. Bahkan walaupun kita sebenarnya perlu memberikan kesedaran kepada manusia, minta maaf bukan hanya pada hari raya, tetapi dalam keadaan berjumpa kita nak minta maaf, tuan-tuan, jalanlah, itu budaya kita. Kalau nak bersalam-salaman pagi raya, itu sekadar suatu budaya, bukanlah menjadi satu perkara kita menambah perkara ibadat dalam perkara itu, dalam keadaan kita sedar ini bukan bentuk ibadat, ini adalah adat dan budaya. Cuma mana-mana adat kebiasaan yang melanggar syarak, maka itu yang kita perlu jauhi. Kalau sekadar mengkhususkan ziarah kubur pada pagi raya, maka itu ada nas yang melarang. Kalau takat nak bagi jamu orang makan kuih raya, nak bagi ketupat atau pelemang, jangan khilaflah tentang bab itu. Itu perkara muamalah yang asal hukumnya harus ibahah, boleh belaka. Nak panggil orang main makan malam ke, nak main makan siang, itu janganlah berbalah. Itu perkara adat setempat, tuan-tuan reka lah sendiri yang tu. Dia tidak membabitkan ibadah. Kalau tuan-tuan nak pakai baju sedondon warna semua sama daripada atas sampai bawah satu keluarga, pun tak apa. Tambah dalam keluarga ramai-ramai, sekali anak kecil tu hilang, anak siapa? Orang tahu dah ni family siapa.
Tak ada salah macam tu. Pakailah. Itu adat setempat. Seronok ramai-ramai pakai. Tapi dalam masa yang sama, berpakaian itu tetap dalam bentuk menutup aurat. Itu adalah benda prinsip yang kita kena pertahankan. Raya memang raya. Memang dah terbeli dah hari tu baju raya. Masa beli baju raya tu belum dapat hidayah. Dah dapat hidayah Allah Ta'ala. Baju tu korbankanlah. Pasal kita membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cabaran kita untuk 2 hari yang ke depan ni nanti, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita akan menang. InsyaAllah kita menang dalam pertarungan, dalam pertandingan pada bulan Ramadan ini. Kita juga menang selepas sebaik saja kita keluar daripada Ramadan. Akhir sekali, tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati perhimpunan tuan-tuan dan saya pada setiap malam di sini dan di tempat-tempat yang lain. Sebarang terlajak kata dan sebagainya, saya minta maaf banyak-banyak, dan saya juga mengucapkan sebanyak-banyaknya terima kasih kepada Pak Ya dan keluarga serta jamaah sekalian di atas segala usaha untuk meningkatkan kesedaran setiap daripada kita menjunjung titah perintah Allah Ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.